Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita memulakan majlis hari ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, untuk makluman penonton di Dewan dan secara online hari ini sempena Bulan Kemerdekaan, kali ini kita memilih tema STEM dan kemerdekaan. Pada hari ini kita akan menjemput penceramah kita, TS Dr. Kamarul Arifin bin Kambali atau Hambali dari Fakulti Sains Bumi dari Universiti Malaysia Kelantan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada tuan pengerusi majlis, guru-guru yang hadir serta anak murid yang dikasihi sekalian. So, Assalamualaikum sekali lagi dan selamat pagi. Dah makan belum? Okey. Tu saya ada air kotak dengan ni lagi . So yang belum breakfast tu boleh sambil-sambil lah minum dengan ni . Okey, sebelum saya mulakan, sukanya untuk saya kenalkan dirilah. Seperti mana yang pengerusi majlis tadi dah umumkan, nama saya Kamarul Arifin bin Hambali daripada Fakulti Sains Bumi Universiti Malaysia Kelantan. Siapa pernah dengar Universiti Malaysia Kelantan? Adik-adik? Famous dah kan sekarang ni kan, sebab memang satu-satunya universiti yang terletaknya di negeri Kelantan kita lah. Cumanya kita terbahagi kepada 3 kampus. Mungkin adik-adik tak kenal, yang mana kampus Jeli, kita ada 3 kampus. Main dia di Bacok. Kena tahu kan Bacok kat mana? Okey, Bacok tu adalah main campus yang mana semua aktiviti yang main akan adakan di situlah, macam convocation, VC semua ada, top management semua ada di sana. Okey, untuk di Jeli, kita ada juga kampus di Jeli dan juga kampus di Pekalan Cepa. Pernah dengar kan? Pernah tahu? Pernah tahu atau pernah dengar? Tahu kan, dekat Pekalan Cepa, mungkin sebab dekat dengan you all, dekat Pekalan Cepa, dekat dengan airport tu kan. Cuma Jeli ni saya tak sure you all tahu ke tak. Jeli tahu tak? Okey, maknanya Jeli ni famous jugalah. Okey, tapi Jeli ni kita duduk dekat Ceruk tu kan, nak dekat dengan Gerik tu kan. So macam kurang sikit lah kita punya promosi tu. Okey. So kalau untuk informasi, untuk pengetahuan adik-adik dan guru-guru, kampus Jeli adalah kampus sains yang mengajar berkaitan dengan sains. Kita ada 3 fakulti di Jeli. Kita ada Fakulti Sains Bumi yang memfokuskan kepada flora dan fauna. Sebab tu kadang-kadang adik ada tengok kat TV yang ada Prof Madia Dr. Zul bercerita berkaitan dengan Rafflesia dan sebagainya. Baru-baru ni ada masuk TV3 dalam TV1 ke TV2 tak silap saya, yang berkaitan dengan flora, yang ada masuk menceritakan berkaitan dengan Rafflesia. Okay, and then ada juga kita ada juga Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi. So adik-adik macam nak kaji berkaitan dengan bahan-bahan, kat situlah. And then kita ada satu lagi berkaitan dengan Fakulti Agroindustri, berkaitan dengan pertanian. So yang saya nampak di Kelantan ni, pertanian itu adalah ibadah, betul? Pertanian itu adalah ibadah, betul? Saya nampak dekat signboard kan. So kalau bertani tu kita bercucuk tanam, and then dalam masa yang sama kita dapat menghasilkan produk jualan sayur-sayuran, peternakan haiwan, dan kita dapat
menjual kembali kepada masyarakat dan untuk kebaikan bersama. So kat situ ada kita ada fakulti agro yang berkaitan dengan pertanian. Okey, so tu sedikit pengenalan lah berkaitan dengan UMK. So hari ni saya majoriti ni adalah pelajar. Saya biasakan panggil abang, boleh tak? Boleh tak? Boleh ke? Okey, saya biasakan dengan panggilan abang lah Okey. So saya pun rasa tak tahulah nak cakap berumur dah berumur ke belum. Tapi umur saya, siapa tahu umur saya berapa tahun? 40. Okey. Siapa lagi? 50. Okey. Okey, umur saya 37 pada tahun ini. 37 tahun. Okey. Okey, saya sambil-sambil adik-adik nak masuk, adik-adik kawan-kawan you all daripada sekolah ni masuk, sambil-sambil tu saya perkenalkanlah saya punya latar belakang sedikit. Okey, saya dilahirkan di Johor Muar Johor. Saya bukan orang Kelantan. Saya dilahirkan di Muar Johor, dibesarkan di Kuala Lumpur. Saya besar di Kuala Lumpur. Saya tak duduk Johor sangatlah. So saya dibesarkan di Kuala Lumpur, mendapat sedikit pendidikan di sekolah menengah, sekolah rendah di Kuala Lumpur. Tapi saya tingkatan 3 tu saya dah merantau lah ke Negeri Sembilan. Saya masuk ke MRSM Serting Negeri Sembilan, dan kemudian saya melanjutkan pengajian matrikulasi di Pahang, Gambang, Kuantan, dan saya sambung degree master di Universiti Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, tahu? UKM Bangi. Okey, saya buat master degree dan master di UKM Bangi. Kemudian saya masuk UMK pada 2009. So dah lama dah lah saya bersama dengan UMK ni. Kalau ikutkan sampai tahun ni, saya dah hampir 14 tahun. So UMK lah yang menaja saya untuk menyambung pengajian di peringkat PhD. Since 2010 hingga 2017 saya melanjutkan pengajian kedoktoran di UPM Serdang, dalam bidang ni lah, pengurusan hidupan liar dan ekologi. So sebab itulah kita hari ni akan menunjukkan sedikit sebanyak apa yang saya boleh relatekan haiwan dengan kita punya teknologi-teknologi yang ada sekarang ni, yang mana alam haiwan tu tidak lari sebenarnya dengan kita punya kehidupan. Kita kadang-kadang adik-adik tak nampak pun yang dekat kita punya environment ni sebenarnya kita dapat tu daripada nature kita, daripada kita punya alam semula jadi. Tahu? Daripada yang semualah nanti kita tunjuk. Tak nak cakap sekarang, kita tengok satu-satu kan. Dah cakap kan tak ada ni pula kan. Tak ada point pula. Okey. Okey, saya nak relatekan juga kenapa saya pilih tajuk haiwan ni adalah disebabkan kita pun program bersama dengan STEM, betul tak? Apa itu STEM, tahu tak? Pandai-pandai lah adik-adik kat sini. Okey, STEM tu sains, teknologi, matematik, engineering semua kan. So STEM ni telah merangkumi ke semua bidang sains yang ada di kita punya ni lah, environment pendidikan kita. Sebab tu saya kaitkan hidupan liar ni dengan kita punya STEM. Saya tak nak cerita pasal ekologi, behavior apa semua yang lebih pada nature ni. Sebab benda tu lebih kepada alam lah. Kalau nak kaji, adik minat untuk kaji haiwan, tumbuhan, boleh nanti masuk UMK. Cuma hari ni nak relatekan dengan apa daripada haiwan tu, macam mana teknologi tu tercipta. So saya bagi, bukan nak cerita detail sebab saya tahu adik-adik semua darjah berapa Semua daripada darjah 1 ke darjah berapa? Majoriti 4, 3. 4, 3. Oh, 3 besar. Okay, ramai kat hari ni Okay, bagus. Which is so saya nampak macam adalah kesungguhan daripada pihak-pihak sekolah untuk menambah ilmu pengetahuan kepada anak-anak murid berkaitan dengan kita punya STEM ni Okey. Okey, boleh mula ke
Okay, sambil-sambil. Okay, so mungkin sempat lagi saya nak mengucapkan salam kemerdekaan lah ke-66. Negara kita dah mencapai kemerdekaan, sebab kita punya program ni pun memang bersangkut paut dengan kita punya kemerdekaan kan. So saya ucapkan salam kemerdekaan lah, sebab kemerdekaan ni memang sangat susah untuk dicapai. So kena kenang lah kita punya jasa pemimpin-pemimpin, prajurit-prajurit kita yang telah berkorban jiwa dan tenaga. Kalau adik-adik tengok cerita perang Bukit Kepong ke apa nama yang terbaru ni, Malbat dan sebagainya lah. So daripada filem-filem tu kita nampak perjuangan yang sangat tak terhingga untuk kita mencapai kemerdekaan tu. Bukan senang nak mencapai kemerdekaan ni. Kalau kita yang baru nak mulakan, memang take time lah untuk mencapai kemerdekaan tu, bermakan tahun, makan masa. So kita kena hargailah kemerdekaan yang kita ada ni dan janganlah kita berpecah belah. So kalau boleh kita kekalkan keamanan dan perpaduan kita. Okay, so tajuk yang telah saya pilih lah dan diminta untuk saya pilih yang saya boleh relatekan dengan kemerdekaan sekalilah. Dengan STEM ni, yang kita punya tema pada hari ini adalah iaitu keajaiban haiwan yang mengubah dunia. Sebenarnya saya pun daripada bacaan lah juga saya ambil ni. Bukannya semuanya saya punya knowledge kan. Ni bukan daripada saya punya PhD ke apa. Ini lebih kepada bacaan lah. Saya berkongsi. Saya bukan mengajar, saya lebih kepada berkongsi apa yang saya punya bacaan. Okay, so kita proceed dengan so sedikit pengenalan lah. Okay, boleh nampak dekat sini, makin dikaji, makin takjub jadinya. Kalau adik-adik ni mengkaji, tak kisahlah apa benda sekalipun, kita perhati dekat kita punya persekitaran kan. Macam saya cakap awal-awal tadi, sesuatu benda, teknologi tu tidak tercipta dengan sendiri. Kita tak sehebat seperti Tuhan lah. So Tuhan tu menjadikan kita akal supaya kita berfikir, mengkaji, buat observation supaya kita boleh membuat ataupun mencipta sesuatu yang boleh membantu orang lain. Sebab tu dalam Islam pun kata yang sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberi kebaikan kepada yang lain. Okey, binatang yang kelihatan liar dan tidak bertamadun sebenarnya mempunyai dan menginspirasi teknologi luar biasa. Okey, kita tengok burung, kita tengok apa lagi? Binatang-binatang liar yang dekat dalam hutan tu seperti tak ada apa-apa kan? Tak ada nothing. Macam kalau dia orang tak ada pun apa akan jadi, betul tak? Okey, contoh saya tanya, gajah kalau ada, kalau tak ada, you all adik-adik kisah tak? Okey, gajah, harimau kalau tak ada, adik-adik kisah tak? Kisah tak? Tak. Kisah. Okey. Okey, dia nampak macam tak important kan? Macam sebab kita duduk kat badar apa semua kan? Dekat kampung. Okey, gajah ni duduk kat hutan, harimau duduk kat hutan. So kalau dia tak ada efek ke adik-adik tak? Okey, ada yang geling semua kan? Okey, secara direct tak ada. Indirect ada tak? Apa indirect yang adik-adik boleh fikirkan? Okey. Adik-adik terasa panas tak sekarang? Global warming orang panggil. Sekarang ni tengah sibuk climate change lah, global warming. Panas tak duduk rumah? Okey, apa efek? Sebenarnya dia efek daripada mana? Pencemaran. Okey, benda-benda tu sebenarnya dia apa yang menstabilkan sebenarnya kita punya ekosistem ni? Hutan. So siapa yang engineer dekat hutan? Ada siapa-siapa kat sini pergi hutan, pergi tanam pokok? Ada tak? Pergi daripada satu kawasan ke satu kawasan pergi tanam pokok? Ada tak? Rajin tak kita? Kita tak kan? Sebab tu kita perlukan hidupan liar untuk membantu kita. So kalau tak ada pokok yang tak menyerap karbon, adakah kita akan selesa? So sebab tu environment ni sebenarnya memainkan peranan penting.
Ah, okey, nanti kalau adik-adik ni tahulah kenapa. Sebab gajah ni memang dia punya perjalanan dia memang jauh lah daripada satu kawasan ke satu kawasan. Harimau pun sama, semualah binatang liar ni memang perjalanan dia jauh. So dialah yang menyebarkan biji benih pokok-pokok, yang menyuburkan balik tanah dan sebagainya. So memang nampak secara langsung tu memang tak memberi kesan kepada kita, sebab kita duduk kat ni kita tak nampak diorang kan. Tapi dalam masa yang sama diorang lah yang pergi makan durian kat sini, pergi sebarkan kat sana, pergi makan pokok ni, pergi sebarkan kat sana. So tumbuhlah pokok, dan pokok ni lah yang menyerap karbon yang ada dalam persekitaran kita. Karbon ni siapa yang lepaskan? Kita kan. So kita dah lepaskan, dia orang dah tolong serapkan balik. So itulah, kat situlah berlaku kitaran yang menomer ataupun menstabilkan balik kita punya ekosistem. So kalau kita tak jaga kita punya engineer dekat hutan tu, so siapa lagi? So kita akan jadi tamadun berkemungkinan kita sendiri yang akan spesies-spesies yang akan pupus nanti akan datang. Kan orang panggil kalau macam dinosaur, zaman dinosaur pupus kan. Ada apa panggil kalau macam kalau kita baca Al-Quran, kita tahu yang golongan-golongan ataupun zaman-zaman tertentu tu dah pupus kan, disebabkan dia punya kelakuan, dia punya aktiviti. So kalau kita macam serupa juga macam dia orang, tak menjaga kita punya ni, Allah akan kan balas, dan kita akan terimalah akibat dia. So itulah nak katanya perlu kita menjaga kita punya environment. Okey, kalau nampak dekat sini, nampak tak tu ada burung tu kan? So daripada burung tu, okey, nampak dekat sini kan? Yang gambar atas tu gambar daripada burung helang. Okey, so jet pejuang daripada US ni. Okey, so kalau nampak dekat bawah tu adalah jet pejuang daripada US. US ni, kalau jet pejuang tu, kalau you all tahu, memang dia tak dapat dikesan oleh radar apa semua sebab kelajuan yang terlalu tinggi. So kelajuan tu mungkin kelajuan tu diinspirasikan daripada burung helang tu punya kelajuan yang sangat. Kalau you all tengok YouTube, you all boleh nampak dia punya kelajuan tu yang dia attack itik kan, dia nak makan itik burung helang ni dia attack tu, dia macam peluru, tak nampak burung tu. Tengok burung tu dah, itik tu dah collapse dah. So sangat laju. So dekat daripada tu lah kita manusia ni mengkaji, tengok macam mana burung tu punya kelajuan, dan kita jadikan sebagai kita punya jet pejuang macam tu. So nampak kat situ daripada nature ni dia ambil sebagai dia punya ilham untuk menjadikan sesuatu objek ataupun kenderaan. Bawah tu biasalah burung, kita tahu kan. Okey, kapal terbang sebenarnya dah cakap dah ni. Okey, kapal terbang dia berasal daripada apa? Berasal daripada okay, sebenarnya dah bagi tahu dah tu pun. Okey, kapal terbang yang kita naik sekarang ni pun sebenarnya memang berasal daripada pemerhatian daripada burung kan. Okey. Okey, saya masukkan sikit surah daripada Al-Quran lah. Okey, bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang tinggi daripada segala sifat-sifat kekurangan, yang menciptakan sekalian makhluknya, menyempurnakan kejadian dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, dan yang mengatur serta memberikan petunjuk ke jalan yang kesempurnaan. Okey, maksud dekat surah ni nak katakan, okey, saya bukanlah ahli tapi daripada bacaan tu kita boleh faham lah yang mana dalam surah, dalam Al-Quran sendiri pun telah menyatakan yang Allah tu memberikan kita petunjuk-petunjuk. Kita yang even Nabi Adam turun pun sebenarnya kalau Allah tak bantu, sebenarnya Nabi Adam pun tak boleh survive. So macam Allah yang mengajarkan bahasa-bahasa, mengajarkan makanan yang boleh macam itulah daripada petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Manusia tu macam contohlah kita duduk sampai kat bumi ni, adakah kita boleh stand alone? Adik-adik, kita boleh stand alone tak? Tanpa bantuan? Tak boleh, kita tak boleh. Kita tak tahu apa-apa, kita sebenarnya nothing. Ilmu yang kita ada ni pun macam kalau ikutkan tak sebanyak mana pun. Kalau macam yang kita selalu dengar kan, kalau setitis air lautan tu, sebenarnya ilmu Allah tu sangat luas. Kita punya yang sikit lah, macam tak ada, sebenarnya sikit sangat. Okay, tak jadi.
Okey, segala makhluk tidak berdiri sendiri. Ini yang saya cakap tadi. Okey, burung mempunyai naluri bagi kembali semula ke sarangnya. Okey, so kalau macam burung, adik-adik rasa dia tahu tak macam nak balik kat mana apa semua. Dia masuk dia macam tanpa ada yang membantu dia, dia boleh ni tak survive. So tak boleh Kalau ikutkan semua, bukan setakat manusia, burung pun dia kena ada yang membantu dia untuk dia boleh hidup. Okey, macam burung mempunyai naluri bagi kembali semula ke sarangnya. Dia ada dia punya method dia tersendiri. Macam ada yang perlu tengok kepada dia punya environment dekat mana sarang dia supaya dia boleh balik semula ke sarang. So dia kena ada bantuan juga. So, maksud dia semua haiwan-haiwan ni tidak boleh berdiri dengan sendiri seperti kita juga manusia. So tengok kuda tetap berada pada laluannya sekalipun dalam gelap. So kuda ni kalau kita bawa malam-malam kan, dia ada dia boleh detect dia punya mata dia dengan infrared dekat dia punya environment supaya dia boleh lalu kat kawasan yang dia boleh lalu. Dia boleh kesan. So kawasan tu dia boleh lalu. So tu kehebatan yang ada pada kuda. Lebah memiliki kebolehan kembali ke sarang. Sama juga. Okey, lebah ni adakah dia macam dekat sini dengan kat situ je? Dia cari bunga. Dia cari merata kawasan yang macam kat sini mungkin dia pergi Tanah Merah ke ambil bunga kan. Lepas tu dia patah balik. Dia ada GPS ke dia ada pakai Waze tak? Tak ada so dia tak macam kita. Kita ni dah dibantu oleh Waze lah. Waze tu teknologi yang telah diadapt daripada kita punya ni environment. Okey, anjing deria bau yang tajam. So anjing tu Allah telah ciptakan deria dia yang sangat tajam sehingga dapat membantu dalam dia punya kehidupan. Nanti kita tengok macam mana kita boleh apply semua keajaiban ataupun yalah keajaiban haiwan ni dalam kita punya environment manusia. Okey, ada sambungan lagi. Okey, ikan salmon. Okey, ikan salmon adalah ikan yang dia menetas di sungai. Dia lahir di sungai. And then dia akan berhijrah ke lautan untuk dia punya mencari makan, survival. Dan apabila dia nak mengawan semula, dia akan kembali semula ke sungai tempat dia lahir tu. So boleh bayanglah macam mana ikan salmon ni dia boleh detect balik. Even kalau ada, saya baca tu kalau dia letak ikan tu dekat sebelah sungai lain ataupun dekat macam ni lah sungai yang berbeza, dia akan patah balik kat sungai yang asal dia. So macam mana dia boleh detect benda tu? So itu adalah kekuasaan Tuhan lah. Okey, semut pun bersusah payah mengorbankan diri bagi memastikan kesinambungan zuriat dia. So dalam dunia semut, dia ada juga dia punya survivorship dia, macam mana dia nak bertelur supaya telur-telur dia tu selamat walaupun dia terkorban untuk kelangsungan spesies dia. Tu antara keajaiban yang ada dalam dunia haiwan. Okey, labah-labah air pintar dalam membina sistem. Okey, labah-labah air ni you tengok ni. Dekat atas tu dekat gambar atas tu. Dalam air ni, labah-labah tu dia boleh buat sarang dia. Dia boleh buat sarang dia yang ada oksigen dan dia boleh bertelur dalam sarang tu dan dia boleh membiarkan dia punya ni lah. Dalam sarang tu dia dah simpan oksigen untuk anak-anak dia menetas nanti. So tu kehebatan ciptaan Tuhan yang kita tak tahu. Dia dalam air yang atas tu labah-labah tu buat sarang dalam air. Sebab tu dipanggil labah-labah air. Okey, pasti timbul pelbagai persoalan, betul? So daripada kita punya pemerhatian tadi yang kita boleh tengok pelbagai haiwan tu, pasti timbul kat kita punya dalam diri kita. Siapakah yang memberi anugerah tersebut kepada haiwan-haiwan tersebut? Siapa yang memberi? Adakah mereka tiba-tiba tahu, okey buat sarang dalam air? Adakah dia orang tahu, kita pergi kat sini, Dia tahu sendiri tak? Pasti adanya apa? Pasti adanya kuasa yang mewujudkan ataupun yang memberi panduan kepada mereka. Lajunya.
Okey, surah Al-Imran. Abang sebut lagi sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, duduk dan berbaring, mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan semuanya ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka. So daripada surah Al-Imran ni kita boleh nampak lah yang kalau kita yalah, kita sebagai manusia ni kalau kita tak berfikir tu, saya rasa tak logik tau. Betul tak? Adik-adik, betul tak adik? Kalau kita tak berfikir, okey, contoh adik nak buat apa petang ni, lepas ni nak buat apa, tak possible kan? Apa impossible kan? Tak, mustahil kan? So mesti kita berfikir. Serupa jugalah kalau kita nak kalau kita duduk bersandar kan, macam siapa yang jadikan langit dan bumi apa semua, baru kita akan terfikir yang memang akan ada kuasa yang mewujudkannya. Tak, sebab tu kalau orang tu cakap dia atheist ataupun tak mempercayai Tuhan, saya rasa saya tak faham dia orang tu macam mana. Tapi kita tahu kan ada yang tak percaya Tuhan. So saya tak tahulah dia punya fikiran. Tapi kalau kita berfikir, kita secara tak langsung memang kita akan akui yang akan ada kuasa yang mewujudkan kita dan yang mengatur alam semesta ni. Okey, sambungan lagi ayat ini menggambarkan orang yang berakal adalah orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi serta malam dan siang dengan menggunakan pandangan mata dalam apa jua keadaan. So kalau kita halusi ayat Al-Quran tadi, kita boleh bayanglah kalau kita manusia tu memang kalau dia berakal, dia memang akan akui yang adanya kuasa. Okey, sambungan lagi ni. Okey, sambungan lagi. Dalam hadis yang direkodkan oleh Ahmad, Nabi Muhammad mengatakan berfikir sejenak lebih baik daripada beribadah 60 tahun. So nak katakan kalau kita berfikir tu sebenarnya lagi baik. Sebab tu kita sering dengar kan, fikir dulu, jangan buat keputusan melulu kan. Fikir dulu. Jangan, sebab tu yang kalau kita tak berfikir tu bunuh diri lah. Sebab dia tak fikir panjang. So kalau nak ikutkan berfikir tu lebih baik daripada kita tak buat benda tu lah, kan, daripada kita fikir pendek, orang panggil. So berfikirlah adik-adik pun kalau ada ni pun fikir dulu sebelum buat apa-apa, betul? Boleh? Okey. So Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan berfikir sejenak lebih baik daripada bangun solat malam. Sufyan bin Uyainah pernah melontarkan ungkapan yang berbunyi berfikir perihal kekuasaan Allah adalah cahaya yang masuk ke dalam hatimu. So dekat sini nak katakan berfikir tu adalah yang sangat dititik beratkan lah dalam kita punya agama. Oh, ada sana. Okey, so berfikir adik-adik, apa-apa keputusan, apa-apa yang adik nak buat, berfikirlah dengan baik. Nak mengaji apa lepas ni, belajar, kena pandai, betul? Betul adik-adik? Kena berfikir tak boleh. Yang biru tadi. Okey, akal. Sebab manusia ni kehebatan dia apa? Kehebatan manusia ni akal kan? Okey. Sebab tu kita ni adalah yang Allah jadikan. Kalau kita baca kalau adik-adik ada kenapa Allah jadikan manusia ni sedangkan malaikat tu dah ada dah. Faham tak? Malaikat ni dia beribadah tanpa henti. So kenapa manusia ni nak ada lagi? So ada jawapan tak tu? Apabila ditanya ni lah saya bukan ni tapi saya tahu yang mana saya tahulah. Kalau saya salah, kalau cikgu-cikgu ada boleh betulkan pun boleh betulkan. Even malaikat pun ada bertanya kepada Allah, kenapa nak masih menjadikan manusia lagi? Sedangkan malaikat tu dah sempurna kan, dah sentiasa beribadah, tak melakukan dosa, tapi kenapa Allah nak jadikan kita lagi? Apa jawapan Allah? Siapa tahu? Apa jawapan Allah? Apa jawapan Tuhan kita?
Ada siapa tahu? Okey, Allah cakap apa? Sesungguhnya dialah yang tahu kan. Dia tak dia tak cakap apa pun. Sesungguhnya dia tahu apa yang dia buat. Dia tak bagi tahu pun kenapa apa, tapi dia kata dia tahu apa yang dia buat. Kenapa dia ciptakan manusia tu, dia tahu kenapa. Okey. So manusia ni kalau kita bezakan dengan haiwan, haiwan ada otak tak? Haiwan pun ada otak. So apa beza haiwan dengan manusia? Akal. Okey, pandai pun adik ni. Okey, beza kita dengan haiwan adalah akal. Sebab tu kalau tengok haiwan tu cerdik sikit tu, dia fikir sikit lah tu. Tapi kita kena fikir banyak Betul tak? Jangan jadi macam haiwan fikir sikit je. Haiwan pun dia ada juga kelakuan dia. Dia boleh pergi cari makan, dia boleh pergi sana pergi sini macam tadilah keajaiban dia tu. Dia punya tu adalah pergi cari makan, teruskan kehidupan dia. Macam tu je. Kita kena melakukan lebih daripada haiwan sebab kita ada akal. Sebab tu kita mencipta benda-benda ni, benda-benda teknologi ni untuk membantu antara satu sama lain. Kalau kita tak, okey, contohlah saya bagi yang mudah, kalau kita tak cipta kereta ke kapal terbang ke, adakah kita masih nak jalan kaki pergi, contohlah zaman dulu masa pergi Mekah dulu naik boat kan, naik kapal. Kan? Berapa hari pergi ke Mekah kan, kalau naik kapal, berbulan-bulan. Zaman nenek saya dulu ada masih naik kapal lagi. Okey, so bila terciptanya kapal terbang ni, berapa hari je kita sampai dah. Betul tak? Dia memudahkan kita punya perjalanan. So disebabkan kita berakal ni lah, kita boleh membantu memudahkan kita punya antara satu sama lain. So itulah yang baiknya. Sebab tu yang Allah tekankan yang manusia yang yang baik tu, yang terbaik tu adalah yang memberi kebaikan kepada orang lain. Okey, manusia diberikan kelebihan yang begitu istimewa, akal membolehkan manusia berfikir. Diorang didorong dengan semangat ingin tahu, melakukan kajian, akhirnya usaha itu mendatangkan hasil. So macam itulah, macam saya cakap tadi, daripada berfikir menggunakan akal, kita boleh tengok kita punya, membuat pemerhatian, membuat kajian, dan akhirnya terhasillah benda yang boleh membantu antara satu sama lain. Oh, boleh. Okey, haiwan sumber ilmu adalah sumber ilham. Okey, kita tak perlu pergi jauh lagi. Kita tengok sejarah dulu. Peristiwa pertama sekali apa? Siapa tahu? Haiwan telah diutus oleh Allah sebagai alat bantu bagi menunjukkan jalan dan petunjuk kepada manusia. Okey, macam saya cakap tadi, kalau manusia tu dia lonely, dia tak ada bantuan siapa-siapa, adakah dia boleh survive? Tak boleh. Sebab tu Allah jadikan petunjuk, membantu kita. Allah jadikan haiwan. So, apakah peristiwa pertama sekali? Siapa boleh jawab? Nak bagi hadiah lah ni. Siapa boleh jawab, bagi hadiah lah. Sambil-sambil lah. Okey, saya tengok semua ni, saya bagi hadiah lah kalau siapa dapat jawab. Boleh? Okey, siapa boleh? Siapa tahu peristiwa pertama? Cepat. Siapa ni saya bagi hadiah, cepat. Cepat lah, datang depan. Siapa nak jawab? Saya bagi hadiah betul ni. Bukan tipu punya. Apakah peristiwa pertama? Sebenarnya dah ada clue dah dekat jawab depan tu. Cepat. Siapa dapat saya bagi hadiah ni, cepat. Cakap je kat situ. Okey. Bangun. Peristiwanya Habil dan Qabil. Okey, betul. Okey, peristiwa. Ya Allah, tak pasti dapat. Okey, peristiwa Qabil dan Habil. Pernah dengar? Mustahil lah you all tak pernah dengar kan. Dah jam 4, dah jam 5. Okey, peristiwa ini tercatat dalam surah Al-Maidah
ayat 30-31. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya. Oleh itu jadilah dia dalam orang yang rugi. Kemudian Allah SWT hantarkan seekor burung gagak mengorek-ngorek di bumi supaya diberikan kepada Qabil cara menimbus mayat saudaranya Qabil. Okey, Qabil berkata, celakalah aku, alangkah lemah serta bodohnya aku. Okey, nampak tu. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini supaya aku dapat menimbus mayat saudaraku, kerana itu jadilah dia daripada golongan orang yang menyesal. Okey, nampak tak guys tu? Kalau kita tak ada bantuan daripada Tuhan, kita ni adalah siapa? Kita ni adalah hina kan? Kita ni nothing. Kita dalam istilah, even dalam ayat tu pun kita macam bodoh lah kan? Tak tahu apa-apa. So kalau kita tak ada dibantu oleh Tuhan, Allah, kita tak tahu nak buat apa. Sebab tu Allah turunkan gagak yang menggali, menimbus, dia bergaduh kan, dia berkelahi dan dia timbus kawan dia. Barulah Qabil dapat ilham tu. Boleh? Okey. Faham tak? Maksud dia sejarah awal pun kita dah nampak dah. Itu adalah pemerhatian daripada haiwan. Belum lagi kita nak buat benda-benda lain lagi kan. Okey. Surah An-Nur. Dan Allah menciptakan setiap haiwan yang bergerak itu daripada air. Maka sebahagian antara mereka menjala atas perutnya. Menjala atas perutnya ni siapa? Siapa tahu? Ni soalan senang. Soalan senang tak payah. Okay, nanti adik tunggu lagi. Mesti ada lagi soalan lepas ni. Okey, so kalau ada adik fokus, nanti abang akan tanya lagi. Berkaitan dengan slide ni lah. Siapa boleh jawab, kita bagi je dia. Okey, sebahagiannya dia berjalan dua kaki. Itu biasalah. Macam ada spesies primate, monyet pun ada yang jalan dua kaki, gorila, chimpanzee, orang hutan kan. Dan ada yang berjalan empat kaki dan sebagainya. Allah menciptakan apa sahaja yang dia kehendak. Selain daripada yang disebut, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, bagi golongan manusia yang berfikir, banyak ilmu yang mampu diperolehi dan ditimba melalui pemikiran yang tajam. Sejauh mana pun manusia itu menolak kewujudan Tuhan, namun naluri manusia tetap menyatakan ada yang maha sesuatu, mengatur dan menyusun segala perjalanan malam dan siang yang silih berganti. So kalau kita, itulah macam saya cakap tadi, kalau kita adik-adik kan, duduk diam-diam kan, bertenang, duduk kat dalam bilik, observe, fikir kan. Ada tak? Adik-adik ada tak macam tersandar apa kan, terfikir, ada tak? Tiba-tiba duduk bawah pokok petang-petang, tengok orang main bola kan. Terfikir tak ada macam mana siang malam ni terjadi? Kan, kadang-kadang kita terfikir benda-benda macam tu. Macam mana haiwan tu boleh terbang, kan? Macam mana, kenapa haiwan ni pergi sana, pergi sini. Kadang-kadang kita terfikir tu. Tapi yang normal adalah itulah siang malam apa semua yang kita senang nampak. Okey. Okey, kat sini ada tak adik-adik tengok macam satu video yang mana kita ni, saiz kita ni sebesar mana? Dia daripada sekecil-kecil tu dia observe sampai besar galaksi. Pernah tak nampak? Pernah tak ada tengok video tu? Pernah? Ada? No dog. Okey, cuba tengok, cuba search. Ada dia fokuskan daripada sekecil-kecil mikroorganism tu sampailah sebesar-besar galaksi. Yang mana kalau kita tengok manusia tu besar mana je sebenarnya kalau kat dalam galaksi kita. Kita ni sebenarnya halus je. Kalau kita pandang daripada mata galaksi kan, daripada atas tu, langit ke, ada orang cakap langit, yalah langit ke-7 ke langit ke ni, kita ni adalah sekecil-kecil kuman je. So tak perlu kita nak belagak ke, nak sombong ke, tak perlu Sebab kita ni sebenarnya adalah hal kecil je, nak comparekan dengan, ataupun nak bangga-bangga diri, nak kata hebat lah, pandai ni, pandai tu, tak ada. Sebenarnya kalau belajarlah PhD ke, belajar, saya sendiri pun saya tak cakap pasal hebat pun. Kalau nak tanya semua benda pun saya pun tak boleh jawab. Bukan kita, kalau kita belajar tu kita tahu kita punya kajian tu je. Kalau nak tanya benda-benda lain tu kadang kita tak tahu pun. So maknanya ilmu yang kita ada tu sikit je. So tak perlu nak belagak-belagak ada PhD, ada master ke, ada kan. Tak perlu. Adik-adik pun belajarlah, belajar je tinggi mana pun, tapi still merendahkan diri Tapi baguslah melanjutkan pengajian. Bukan abang kata tak perlu melanjutkan pengajian. Belajar tinggi-tinggi untuk kita dapat ilmu tu. Tapi kita jangan sombong lah. Sebab kita tahu sebenarnya kita ni sebenarnya adalah kecil. Kita ni adalah
hamba yang hina, dan kita just memberi kebaikan lah kepada sesama kita. Itu yang paling penting. Okey, kita masuk pula tokoh. Tadi dah masuk pengenalan kan, surah daripada kita punya asas. Okey, kita masuk tokoh-tokoh kita dulu. So kita nak tengok kan, dia punya ada kesinambungan. Okey, siapa kenal tokoh-tokoh kat depan ni? Yang tak ada tingkatan semua sekolah rendah kan? Tapi ada kenal tak? Ni menengah tingkatan apa? Tingkatan 4. Dah kenal dah ni. Fizik okey. Sekolah rendah pun tahu dah. Okey, depan ni saya tunjukkan Albert Einstein. Kita kalau siapa tak kenal tu tak tahulah. Okey, Albert Einstein ni kita kenal. Okey, siapa dia terkenal dengan apa? IQ dia. Lagi? Kebijakan. Teknologi. Okey, apa lagi? Saintis. Okey, betul lah. Dia saintis, tapi dia ahli fizik kan. Dia banyak teori yang dia keluarkan. EMC square lah, whatever lah. Dia sebenarnya dia tengah lukis tu dekat papan, dekat whiteboard tu. So banyak lah dia fikir apa semua kan. Sebab tu tengok rambut dia pun, kalau you search Google, rambut dia meremang apa semua kan. Dia duk mengkaji lah tu. So Albert Einstein banyak, kalau you all tengok ataupun search dia punya kajian, memang banyak lah berkaitan dengan fizik apa. Okay, even Albert Einstein pun walaupun dia adalah saintis Jerman, tapi dia walau dalam masa yang sama bila dia kaji-kaji tu, dia still mengakui adanya satu maha kuasa. Walaupun dia bukan Islam, tapi nak katakan bila dia kaji-kaji tu, dia tahu memang ada kewujudan. Sebab dia tahu dia main formula kan. Tahu kan? Adik-adik tahu kan dia suka tulis formula kan. So formula-formula ni adalah yang kuasa ni apa kan. Bila dia buat kajian tu, dia akan akui. Serupa juga macam kita pernah dengar saintis Jepun yang mengkaji sel-sel masa orang puasa apa semua kan. Sehingga saintis Jepun tu memeluk Islam. Kan ada dengar kan? Kalau adik-adik ada dengar lah. So nak kata macam tu, bila kita kaji tu secara dalam, kita akan akui yang betul akan ada kuasa yang membantu, yang mengapa menyuruh kita berpuasa, mengapa menyuruh kita berbuat demikian. So sebab tu tadi awal-awal tadi yang saya dah mention ataupun saya dah tekankan, yang kita perlu berfikir. So once kita berfikir, baru kita tahu kenapa Allah suruh buat ni, kenapa kita suruh kena tinggalkan ni dan sebagainya. Okey, yang sebelah tu siapa kenal? Isaac Newton. Okey, kenal pun. Okey, Isaac Newton ni yang apa yang famous dengan dia ni? Gravity. Pandai betul lah you all ni. Adik ni mana yang jawab tadi? Gravity. Mana tahu? Dah jawab apa? Dah jam 4 pun dah tahu gravity. Cikgu dah jam 4 ni dah belajar gravity semua ke? Betul. Dah jam 4 dah belajar gravity apa semua? Okey. Saya pun dah sampai tak ingat dah. Okey, Isaac Newton ni dia yang biasa apa yang kita tahu fenomena ataupun yang dia tahu gravity tu. Apple. Dia duduk bawah pokok kan. So kejadian tu yang menyebabkan dia berfikir pasal gravity ni. Okey, tak apalah. Itu dia punya kajian lah kan. Okey, jap. Okey, even bila dia nampak gravity tu, even Isaac Newton ni pun ada mengatakan yang dia percaya. Even selepas dia memerhatikan kejadian ataupun mengkaji tu, dia kata oleh itu Tuhan sebenar adalah hidup, pintar dan berkuasa. Okey, even dengan dia punya pemerhatian Apple jatuh dan dia mengkaji gravity apa semua, dia sehingga tu dia pun terhasil lah. Dia macam dia pun yakin yang adanya Tuhan, yang adanya Maha Kuasa ni. Okey, walaupun dia bukan Islam tapi dia kata macam Albert Einstein dengan Isaac Newton ni mengatakan yang adanya
kuasa. Yang maha kuasa tu maksud dia adanya yang mengawal lah. Walaupun dia orang bukan Islam. Okey, apa lagi tokoh? Yang ni kenal tak ni? Leonardo da Vinci. Okey, Leonardo da Vinci ni Leonardo da Vinci ni adalah yang pertama sekali yang mengilhamkan penciptaan kapal terbang. So dialah yang membuat pemerhatian kepada anatomi burung, dan dialah yang kalau tengok dekat bawah ni ada lukisan berkaitan dengan cara nak buat kapal terbang lah. Dia akan, kalau you all ada tengok video yang buat kapal terbang kan, yang bermula dengan bulat lah apa benda kan, yang tak jadi tu pasal nak ada tak tengok? Yang dia terbang lepas tu jatuh kan. Yang mula dia buat macam bulat, lepas tu dia buat macam tu, lepas tu dia terbang. Adalah macam-macam jenis dia orang cuba sehinggalah akhirnya berjaya terhasilnya kapal terbang yang kita naik. Siapa pernah naik kapal terbang? Siapa pernah naik kapal terbang? Okay, majority pernah naik. So apa yang you all naik tu sebenarnya adalah hasil daripada pemerhatian saintis-saintis dulu yang memerhatikan burung, macam mana burung tu terbang, macam mana anatomi dia, bulu dia, sayap dia, sehinggalah macam mana sayap dia tu yang main peranan. Okay, siapa yang duduk kat tepi-tepi tingkap yang tengok sayap tu? Siapa? Nampak tak dia naik atas turun bawah tu? Dia kontrol dia punya haluan lah. So sama macam burung pun sama lah, tak lari. Konsep yang ada pada burung serupa macam yang ada pada kapal terbang. Okay, sambungan lagi. Siapa pernah nampak yang dekat tengah tepi-tepi jalan tu, yang lampu-lampu cahaya tu? Siapa tahu dia hasil daripada kucing ni? Okay, dia benda yang lampu menyala kat tepi-tepi jalan tu dipanggil cat eye. Dia dicipta oleh Percy Shaw. Diambil ataupun diilhamkan daripada kilauan mata kucing. Okey, mata kucing ni kalau kita pantulkan cahaya, dia akan flashback balik kan. Dia akan nampak macam kilauan. So daripada itulah membantu kita untuk drive pada waktu malam. So bila kita pancarkan lampu cahaya kereta kita, lampu cat eye ni akan pantul balik dan memberi kita gambaran laluan yang kita nak lalu tu. So membantu tak? Membantu. So dapat mengelakkan daripada kemalangan dan sebagainya lah. So that's why pada 1980-an. So that's why nak katakan bila kita berfikir, kita dapat, yalah, nak wujudkan cat eye tu, dia bukan ni saintis ni kena tengok mata kucing tu macam mana dia pantulkan balik. Bukan senang, bukan nampak okey adakah yang dekat jalan tu mata kucing? Ambil mata kucing, tak kat situ. Bukan So daripada mata kucing tu kita tengok dia punya konsep dia macam mana. So daripada konsep tu kita bawa ke lab, kita tengok apa benda yang boleh pantulkan, kita buat produk. Faham? Bukan kita ambil ni daripada mata kucing, ambil mata kucing letak kat tepi jalan. Tak jangan macam tu pula. Benda tu memerlukan kajian. Bukan simply bukan macam kapal burung tu terbang. Kita ambil burung, naik ramai-ramai dia. Bukan tak pernah lagi. Kita pun tak adalah nak sampai menyeksa. So itu adalah sedikit tokoh-tokoh yang saya boleh kongsikan lah daripada bacaan. So kita tengok pula sedikit sebanyak saya sampai pukul berapa habis dah. Saya tahu adik-adik lepas ni nak tengok produk apa bawah-bawah lagi kan. Saya cuba cepatkan so kita go through apakah produk-produk yang ada dekat pasaran kita sekarang. Mungkin tak banyak lah. Komunikasi. Dari segi komunikasi, semua siapa ada telefon, handphone? So telefon adik-adik ni, kalau adik tengok dekat tempat panas, jelas lagi tak? So nak kata jelas tu sebenarnya adalah daripada teknologi iMod ataupun dikenal sebagai interferometric modulation, yang mana dia daripada rama-rama punya sayap ni, dia tengok secara halus, nano, dan dia boleh nampak yang benda tu dia boleh
sebab rama-rama ni bila dia terbang kan dekat kawasan panas, dia punya warna dia masih cerah kan. So saintis tengok kat situ, oh macam mana color yang ada pada rama-rama ni walaupun pada tengah hari ataupun pada waktu panas dia still cerah. So bila saintis kaji, rupanya dia ada teknologi yang boleh nampak dekat atas tu. So daripada tu dia tengok sayap tu punya secara halus dan dia cuba apply-kan dalam kita punya penggunaan telefon. So kalau dalam telefon kita tengok kat tempat panas pun dia tak silau kan. Dia tak silau mata. So disebabkan tu wujudlah kita punya telefon sekarang ni yang kita tak silau, kita lihat pada waktu tengah hari panas. Kan. Okey. Dia sebenarnya ada dia punya ni dekat dalam telefon tu, dia dekat skrin tu dia ada teknologi tu. Ya. Okey, benda tu kita nampak tak? Kalau saya tak cakap ni, you all tahu tak benda tu? Nak kata yang telefon kita tu sebenarnya daripada rama-rama punya teknologi. Tak tahu kan? Kalau kita baru baca tu baru kita tahu. Bila ada buat kajian tu baru kita tahu. Okey, selain daripada tu, kita punya satellite yang kita dapat frekuensi. Contohnya kat sini teknologi penglihatan melalui deria. So, okey. Kelawar ada mata tak? Okey, kelawar ada mata. Ada certain yang tak ada mata juga. Dia perlu gelombang untuk dia tahu jarak dia. Dia akan hasilkan gelombang. So bila dia hasilkan gelombang, dia boleh tahu ada dinding. Sebab tu kalau you all perasan, kelawar dia terlanggar dinding gua apa semua. Dia terlanggar rumah. Tak ada kan? Kita jarang jumpa kelawar yang sesat ataupun terlanggar-langgar macam terlanggar. So maknanya macam dalam gelap gelita tu dia boleh terbang kan. Dia boleh kawal dia punya. So maknanya dia tak perlukan cahaya tapi dia boleh kawal pergerakan dia. So nak katakan itu dia ada gelombang. Dia ada echolocation dia panggil. So daripada echolocation ni terciptalah bantuan iaitu satellite yang membantu kita menghantar gelombang daripada satu tempat ke satu tempat dan sebagainya. Okey, serupa juga tadi dekat udara, tadi dekat darat. Kita pergi pula dekat laut. Dekat laut ni apa benda yang menghantar gelombang? Dolphin. Kalau nampak kat sini dolphin. So researcher ataupun saintis melihat yang dolphin ni dia boleh menghantar gelombang sejarak yang tak silap saya baca tu dalam 24 batu. Maksud dia jauh 24 batu tak silap saya lah. Kalau saya silap maafkan, tapi nak katakan jauh. Dia punya gelombang tu dia boleh hantar jauh. So tu dekat dalam air. So daripada kajian saintis terciptalah produk yang boleh membantu menghantar gelombang dalam air untuk memberi amaran kepada manusia berkaitan dengan tsunami. Amaran awal tsunami. So adalah alat yang memberikan gelombang untuk dihantar kepada signal tu dan dia akan pancarkan ke atas dan memberi makluman yang kita akan ada berlaku gempa bumi ataupun tsunami lah. Okey, dari segi sukan pun sebenarnya kalau you all perasan dekat pakaian renang dia sebenarnya ada berbentuk macam sirip yang halus, nano. Dia dicipta berkaitan dengan pakaian renang ataupun berkaitan dengan sirip ikan hiu. Daripada ikan hiu punya sirip tu dia macam ada gelombang-gelombang, dia macam halus lah. So dia membantu dalam rekaan pakaian renang untuk melajukan manusia untuk berenang. Dia membantu kalau kita dalam berenang. Okey, dari segi pembinaan rumah. Ni saya lajukan je. Saya lajukan. Okey, anak-anak kediaman lestari dalam iklim tropika. Okey, siapa pernah nampak busut anak-anak yang tinggi tu? Okey, kalau you all perasan kita nampak luar je kan. Kita sebenarnya tak nampak dalam dia. Okey, ramai nampak busut ni. Bagus maksud dia kat bandar kampung dekat kampung. Kat rumah mana? Mana? Bacok. PC. Okey, tak apa.
Damage. Ha? Sebab jalan Rabi. Okay. Kampung lah deh. Okay. So maknanya ramai pernah tengok busut. Okay, tapi kita tengok luar je kan. Kita tahu tak dalam dia macam mana? Okay, kalau tengok dalam ni, dekat busuk anai-anai tu, dekat bawah tu dia ada suhu yang rendah. Dia akan buang udara panas dekat atas. So nak kata pandainya macam mana anak-anak itu boleh tahu nak bina rumah dia macam tu, untuk mengelakkan daripada suhu panas. Nah, dia pun tak suka panas kan. Kita lagi lah kan. So kita buat rumah. Okay, kalau you all perasan, rumah kita yang sekarang ni saya tak sure, tapi kalau kat sini adalah contoh kat itu rumah flat lah kan. Dia cuba ikut macam mana cara pengudaraan rumah anak-anak. Tapi kalau you all perasan, kalau rumah-rumah kita yang macam mana yang mengikut pengaliran udara macam anak-anak ni? Siapa tahu? Kalau perasan rumah nenek-nenek kita dulu, rumah-rumah kayu. Perasan tak dia dekat atas tu dia ada buat loteng. Dia akan ada macam lubang-lubang. Kalau you all pergi rumah orang dulu-dulu kan, rumah nenek-nenek moyang-moyang kita dulu, kalau perasan dekat atas tu dia ada buat lubang. Dia bukan lubang lah, dia macam ada pengudaraan. So maksud dia dulu tak ada aircon kan. Ada siapa zaman dulu-dulu dah pasang aircon dah? Zaman dulu nenek-nenek kita dulu tak ada aircon lagi. So dia menggunakan sistem pengudaraan tu je untuk membantu dia menyejukkan dalaman rumah. So sebenarnya kalau ikutkan teknologi tu pun, haiwan pun dia dah gunakan benda-benda macam tu. So nak katakan daripada haiwan ni, so kita bolehlah membina rumah yang lagi tinggi, yang sejuk lah, yang mana sistem yang udara panas akan naik atas dan dibuang, dan yang sejuk akan tinggal di bawah, yang akan kita lah dalam bangunan tu. So dia mengaplikasikan sistem nature, pengudaraan secara semula jadi. Okey, apa lagi yang diaplikasikan sebagai ni? Pernah nampak Stadium Beijing, Stadium Olimpik? Tak pernah kan? Tapi pernah tengok daripada ni lah kan? Okey, tengok dalam TV. Okey, ni adalah Stadium Beijing yang pernah digunakan dalam Sukan Olimpik. Dia diaplikasikan ataupun diilhamkan daripada apa tu belah kiri tu apa? Sarang burung. Daripada sarang burung tu, dia sebenarnya daripada sarang burung tu dia tahu dia punya texture dia punya susunan dia. Sarang burung ni nampak remeh kan, nampak macam dia duduk atas pokok tu dia kukuh tak? Kukuh kan, dia boleh support berat burung, berat telur burung, dia kukuh. Disebabkan tu ilham tu dia sampai manusia pun ikut corak berkaitan dengan sarang burung ni. Kan? Sebab dia walaupun besi-besi tu dia buat macam tu, sebenarnya kukuh. Dia support each other. Kan? Nampak macam cacah merbah kan, macam tiang tu pergi sini, tiang tu pergi sini. Sebenarnya dia support. Dia kukuh. Walaupun nampak stadium tu macam tu, tapi sebenarnya dia kukuh. Okey, ada lagi juga yang menggunakan texture seperti sarang lebah. Rumah seperti sarang lebah. Okey, kalau tengok kat sini, kalau you all boleh search dekat Slovenia. Dekat luar negara lah. Kita pun tak ni lagi. Okey, kalau tengok dekat situ, rumah tu berbentuk seperti sarang lebah. So dia macam satu kotak tu boleh bilik. So jadi banyak lah kan. Dia boleh menggunakan environment ataupun dia boleh menjimatkan ruang. Bila kita buat bilik-bilik yang rapat-rapat macam tu, sebenarnya dia menjimatkan ruang dan banyak lah boleh dapat, boleh memudahkan orang. So macam contoh kat satu rumah tu 3 bilik boleh dapat. Ataupun kalau nak buat banyak lagi boleh lah. So nak katakan daripada structure yang dibina oleh haiwan tu, kita boleh ilhamkan sebagai kita membantu dalam kita punya pembinaan. Okey, pengangkutan. Siapa pernah naik bullet train? Saya pun tak pernah naik lagi. Pernah naik bullet train? Pernah? Okey, saya sendiri pun tak pernah naik. Naik kat mana ni? Naik kat mana? KL? Mana ada KL? KL. Okey, bullet train kita tak ada lagi. Kat mana? Pakai baru. Okey.
Okey, kita tak ada lagi. Kita tak ada lagi bullet train. Kita tak tahulah yang kita nak bina ni pun ECRL ni pun kelajuan dia pun saya tak tahu, tapi saya dengar laju lah. Tapi tak sampai kelajuan bullet train. Okey, siapa tahu bullet train punya kelajuan berapa? 400-500 km sejam. Laju 400 km. Kalau 400, kalau bullet train ni ada kat Malaysia, kita sejam je boleh naik train pergi KL. Tak payah lama-lama. Naik macam naik kapal terbang ke. Naik macam naik kapal terbang sejam sampai KL. Yang kita naik sampai 7-8 jam pergi KL kan. Naik bullet train sampai KL dah. Okey. Okey, cumanya kalau you all perasan bullet train ni, dia berasal daripada mana? Okey, burung tu pun daripada mana? Part mana? Sarap burung hantu tu dia punya ni lah. Dia punya tambahan lah. Mana daripada part mana yang dia ambil burung tu? Paruh. Okey, pandai pun. Dia ambil daripada paruh Paruh burung tu dia jadikan sebagai shape kepada muncung bullet train ni. Sebab saintis Jepun tak silap saya, dia tengok yang macam mana burung raja udang kan. Kalau panggil ni burung raja udang, dia boleh masuk tangkap dia punya mangsa dia dalam air yang sangat laju. Dia boleh masuk air You all search lah. Sebab tu saya sarankan you all cuba perhatikan alam semesta ni. Cuba you all search macam mana burung tangkap dia punya mangsa. Dia boleh, kelajuan dia tu dia boleh masuk dalam air, tangkap ikan dan makanlah. Okey. Okey, lagi satu platypus pun. Dia punya muncung tu diambil untuk dijadikan sebagai kepala bullet train juga. So nak katakan platypus ni pun dia laju dalam air. So disebabkan dia punya aerodinamik tu diambil untuk dijadikan sebagai membantu dalam kita punya pembinaan. Okey, yang ni kereta. Yang ni pun sama juga. Daripada ikan buntal. Okey, sebab bila dia tengok cara ikan ni, sebenarnya dia membantu dalam jimat bahan api dan kurang pencemaran. So dia tengok cara macam mana yang haiwan tu boleh bantu, mungkin daripada aerodinamik dia, kelajuan apa, dia punya kecekapan dan sebagainya lah. Okey, saya go through secara laju je. Okey, ikan paus pun reka bentuk kincir angin jimat tenaga daripada dia punya panggil apa tu? Yang kibas-kibas tu dia punya ni. Sirip dia tu kan. Tapi sirip dia besar lah. So dia punya sirip ni sebenarnya ada gerigi Ada gerigi yang tajam, bukan tajam lah. Dekat dia punya hujung tu ada gerigi tu, yang mana saintis percaya apabila diaplikasikan dalam kita punya kipas dan sebagainya, dia dapat menjimatkan kita punya elektrik, which is dia punya hayunan tu laju. So bila laju tu dia dapat membantu dalam penggunaan tenaga. Dia dapat mengurangkan kos dan sebagainya. Okey, mata lalat pun sama. Okey, mata lalat apabila difokuskan, dia berbentuk macam hemisfer, separa bulat. Okey, ni pun kalau diaplikasikan dalam solar dapat menyerap tenaga cahaya dengan maksimum ataupun dengan lebih efisien. So membantu dalam penggunaan tenaga. Serupa juga belut. Siapa pernah dengar berkaitan dengan belut elektrik? Belut elektrik pun dia boleh menghasilkan tenaga dengan sendiri kan. So saintis pun boleh kaji dia punya macam mana dia boleh hasilkan tenaga secara sendiri, dan benda tu pun boleh membantu dalam penjenaan tenaga. Okey, rama-rama pun sama. Macam mana sayap dia tu boleh macam mana sayap dia tu boleh menyerap, macam tadilah yang daripada handphone tu kan, macam mana dia boleh memantulkan semula cahaya dan menyerap cahaya dan sebagainya supaya dapat membantu dalam pembangunan tenaga. Okey, keselamatan. Okey, ni saya nak habis dah ni. Okey, keselamatan dan pertahanan. Okey. Hidung anjing dia sangat sensitif betul. So disebabkan tu hidung anjing ni dapat membantu dalam pertahanan dan keselamatan lah, dalam mencari bom kan dan sebagainya.
Okey, ada lagi. Okey, yang ni saya tak nak tunjuk gambar dah lah. Dah banyak gambar you tengok kan. Okey, so kat sini nampak tengok kumbang yang boleh menyembur dengan berkelajuan tinggi. Dia panggil bomber dia tahu bomber dia, serangga kumbang yang dipanggil bomber dia. Dia boleh menyembur dia punya toksin dengan kuat lah. Dia boleh tengok dengan toksin tu pun sangat chemical lah. Dia boleh membunuh, dia punya boleh memanaskan apa tadi, dia macam toksin yang sangat tinggi lah. And then tayar yang juga diambil daripada sarang lebah punya bentuk, gamat, sistem pertahanan masa depan. Gamat dan ikan Afrika ni dia adalah dia punya teknologi dia, pepatung, burung, teknologi dalam menyusun strategi peperangan serta cari yang selamat. Okey, alat kegunaan lain kumbang mengumpul air dalam udara. Okey, ada kumbang yang dia punya bentuk tu dia boleh mengumpul udara, mengumpul air daripada udara, uap. Dia ada bentuk kumbang tu, dia jadikan sebagai produk. And then sotong gurita, sistem penglihatan kompleks, contoh seperti teropong, lensa, mata daripada sotong gurita tu pun diambil untuk dijadikan sebagai ilham untuk dijadikan sebagai kamera, kanta dan sebagainya. Kumbang dan cicak ikut pelekat dinding. Siapa pernah tengok ni Cicak Man okey. So nak katakan okey, siapa pernah tengok pelekap yang kita boleh lekat? Okey, siapa pernah tengok orang tukar cermin kereta? Dia ada guna yang lekat tu kan, yang macam pelekap tu kan. Lepas tu baru dia ambil kan. So pelekap tu sebenarnya adalah di bawah kaki. Kalau kita halusi kaki cicak, dia adalah berbentuk macam pelekap tu. So dia boleh, sebab tu dia boleh panjat dinding apa semua kan. Panjat pokok sebab kaki dia tu ada pelekap tu. So daripada kajian orang, that's why kita boleh mencipta macam benda-benda yang boleh melekat di atas dinding, di atas cermin untuk membantu kita menukar cermin kereta dan sebagainya. Okey, ni robot lah. Okey, robot ni saya simpulkan je lah sebab saya rasa robot ni you all pun boleh boleh fikirkan sendiri macam mana dia punya ni. Okey, tujuan robot ni of course lah sebenarnya untuk membantu kita dalam tugasan harian kan. Okey. Kita ada robot lalat dan pepatung. Okey, daripada sini sebenarnya boleh nampak apa tak? Yang mana drone. Okey, tak apalah. Tapi nak kata yang sehalus-halus ni sebenarnya kita tak tahu pun. Dia sebab saya dengar macam dia membantu dalam risikan kan. Kalau dalam ketenteraan dia membantu dalam risikan dan sebagainya. Sebab kita ketenteraan ni kita tak didedahkan secara umum sebab dia secret. So tapi kalau kita nampak benda-benda macam ni sebenarnya memang dalam ketenteraan pun ada buat untuk membantu dia dalam spy kan, dalam nak check negara lain punya. Macam tadilah yang kata drone tu kan. Drone pun sebenarnya memang ada pihak negara lain dia boleh hantar drone yang kita tak boleh kesan. Sebenarnya dia dah boleh maklumkan maklumat yang ada pada kita dan hantar ke sana. Sebenarnya dia boleh buat benda tu lah. Okey, ni antara yang robot-robot yang dibuat lah untuk membantu manusia. Tak kira lah dari segi keselamatan ke ketenteraan ke dan sebagainya. Okey, ada juga lagi. Okey, sebenarnya dia ada video tu tapi disebabkan saya rasa tak sempat kan. Dah nak habis dah. And then you all pun ada program lain. Saya just baca je lah satu-satu. Robot burung, ikan, obo-obo, cicak, anjing, ular. Siapa pernah tengok robot ular? Robot ular dia bantu buat apa? Siapa? Okey, ini saya bagi hadiah cepat. Robot ular dia bantu apa cepat? Seorang. Cepat. Siapa nak jawab? Robot ular dia boleh bantu apa? Dari segi apa? Spy. Spy. Banyak je spy. Dah robot ular ni dia penting apa? Siapa tahu? Cepat. Apa? Keselamatan. Okey, betul. Bagilah keselamatan. So kalau macam bangunan runtuh kan. Nah. Cepat.
Kita nak cepat. Okey. So dari keselamatan. Okey. So kalau macam bangunan runtuh yang mana ceruk-ceruk yang kita tak boleh masuk tu, kita boleh menggunakan robot ular untuk dia boleh menyusuri ke dalam kawasan-kawasan yang kita tak boleh nak masuk. Okey, setiap haiwan daripada sekecil-kecil haiwan hingga sebesar-besar haiwan memiliki kepintaran ikhtiar hidup masing-masing. Kepintaran yang dikurniakan oleh Allah dan dimiliki oleh setengah haiwan ini mampu dimimik oleh manusia yang mempunyai kelebihan akal. Cara pemikiran serangga kecil yang ringkas dan optimum dalam mengharungi kehidupan harian juga dapat diadaptasikan di dalam kehidupan manusia yang kebanyakannya melibatkan proses yang kompleks. So nak kata yang sekecil-kecil haiwan tu pun kita boleh adapt dia dalam kita punya kehidupan. Oleh itu tidak sia-sia segala haiwan ciptaan Allah itu malah serangga jijik dan selalu dipinggirkan seperti lalat. Macam saya cakap tadi kan, mata lalat tu walaupun kita tahu dia hina, apa macam orang cakap dia hina lah, makan sampah kan, apa semua kan, tapi dia ada juga dia punya potensi peranan dan dapat dijadikan petunjuk kepada orang yang beriman dan menuntut ilmu. Okey, habis dah. Yeay. Okey. Okey, ada banyak lagi hadiah. Okey, siapa nak kuis? Okey. Okey, semua. Okey, kita bagi mudah-mudah je lah. Kita nak bagi hadiah Lagi cikgu-cikgu pun dah nak ni dah pergi tempat lain. Okey. Okey, saya bagi soalan mudah-mudah. Macam siapa yang datang cepat depan, sebab angkat tangan ni payah nak pilih. Siapa yang ni datang depan je untuk ambil hadiah terus. Okey, tokoh yang mengilhamkan kapal terbang. Cepatlah. Cepat. Leonardo da Vinci. Nah. Okey, siapa nak dapat hadiah datang je. Okey, apa lagi? Okey, tokoh Gravity. Cepatlah. Saya nak bagi je ni, cepat. Kita nak bagi je ni. Tokoh Gravity. Orang sama tak payahlah. Okey, tokoh Gravity, cepat. Isaac Newton. Okey, Isaac Newton. Okey. Okey, apa lagi Okey, peristiwa awal berkaitan dengan keajaiban haiwan. Ni tadi dah tanya dah sebenarnya. Okey. Habib dan Habib. Okey, kita nak bagi je sebenarnya Kabil dan Habil, okey. Tak apa, yang penting ingat benda yang kita sampaikan. Okey, satelit. Satelit daripada apa? Diilhamkan daripada okey. Kelawar. Okey. Okey, sama. Okey. Apa lagi? Okey, rumah yang pengudaraan baik, bagus. Cepat. Pengudaraan yang baik dalam rumah. Anak-anak. Pandai. Okey. Kelajuan dalam sukan renang. Kelajuan membantu berenang. Datang je cepat. Lumba-lumba. Bukan. Sudah. Bukan. Tak apa, duduk dulu. Cepat membantu Ikan jerung. ikan jerung. Okey. Tak apa dek, cuba lagi Cuba lagi. Okey, ada 3 lagi ni. Ada dua lagi. Kereta api laju. Cepat, kereta api laju. Burung cudang. Pandai pun. Okey. Dia cuba lagi baik Okey, last. Apa
uh, saya dah ketandusan soalan dah. Oh, okey, cikgu bagi ni hint. Okey, daripada telefon kita. Cepat. Rama-rama. Okey. Okey, akhirnya. Okey, so akhirnya alhamdulillah tamatlah perkongsian saya. Saya bukan nak mengajar apa semua, saya berkongsi apa yang saya tahu pada hari ini berkaitan dengan keajaiban haiwan yang mengubah dunia kita. So kalau tengok kat environment kita ni, memang kita dengan bantuan alam semula jadi inilah kita dapat produk apa dan sebagainya. So hargailah kita punya alam So kalau salah dan silap tu saya harap maaf. So saya rasa itu saja ceramah saya pada hari ini, dan kita jumpa lagi lah jika diberi kesempatan. Okey, ada sesi bergambar ke? Ada, okey. So saya ucapkan, okey adik-adik, terima kasih atas kesudian, cikgu-cikgu pun atas kesudian mendengar ceramah saya pada hari ini, berkongsi. Okey, so saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, dan jumpa lagi. Okey, terima kasih. Okey, adik-adik dijemput ke hadapan untuk bergambar bersama-sama. Okey, kita ambil gambar dulu ramai-ramai. Okey, baik. Terima kasih pada penceramah. Okay, adik-adik orang mana nak pergi tandah tu boleh pergi tandah dulu. Jadi lepas tu jemput boleh menyertai aktiviti bawah dah. Okey.